إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita perteguhkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Di samping ikhlas menginfakkan harta pada jalan Allah, semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menghayati khutbah yang bertajuk Wakaf Pemangkin Ekonomi Ummah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ibadah wakaf sangat dituntut dalam Islam yang menyumbang kepada kemantapan pembangunan sosial sesebuah masyarakat. Pembinaan masjid, surau, madrasah dan tanah perkuburan Islam adalah antara bentuk sumbangan yang terhasil melalui ibadah wakaf. Ibadah wakaf termasuk dalam kategori sedekah jariah kerana pahalanya terus menerus diperoleh oleh orang yang melakukannya. Para ulama sepakat menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam agama Islam. Ia juga menjadi amalan yang sentiasa diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 272. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan apa jua harta yang halal kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedahnya dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri, dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal akan disempurnakan balasan pahalanya kepada kamu, dan balasan baik kamu itu tidak dikurangkan. Imam Muslim rahimahullah telah meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min 3, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, apabila telah mati manusia, terputuslah dari amalannya melainkan 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak-anak soleh yang mendoakannya. Sesungguhnya ramai dalam kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan ibadah wakaf. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah mewakafkan tanahnya di Makkah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an telah mewakafkan tanahnya di Khaybar. Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an telah mewakafkan hartanya di Khaybar. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an mewakafkan tanah subur miliknya, dan Muaz ibn Jabal telah mewakafkan rumah miliknya yang dikenali sebagai Dar Al-Ansar. Malah ramai lagi dalam kalangan mereka yang turut sama melaksanakan ibadah wakaf demi kepentingan umat Islam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah bahawa wakaf tidak semestinya hanya dengan tanah, bangunan atau lain-lain aset yang berbentuk kekal,
Bahkan Islam juga mengharuskan wakaf tunai melalui yaitu berwakaf, menggunakan wang tunai sebagai harta yang diwakafkan untuk mengumpul dana wakaf yang kemudiannya ditukarkan kepada harta kekal. Mudzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-77 yang bersidang pada 10 hingga 12 April tahun 2007 turut memutuskan bahawa konsep wakaf tunai adalah dibolehkan dalam Islam. Sejarah telah membuktikan sumbangan wakaf amat penting sebagai pembangkit kepada pembangunan ekonomi, meningkatkan taraf kualiti hidup masyarakat serta menjamin kesinambungan syiar Islam. Namun, sekiranya wakaf tidak dibangunkan secara optimum, sudah pasti ia tidak dapat memberikan manfaat yang berkesan kepada masyarakat. Justru, pengurusan wakaf yang cekap dan telus amat diperlukan agar tujuan wakaf yang disyariatkan ini tercapai. Kepentingan wakaf tunai sebagai instrumen bagi mensejahterakan kehidupan masyarakat secara lestari telah membuka mata banyak pihak untuk memperluaskan amalan wakaf tunai di Malaysia. Agenda ini turut mendapat perhatian beberapa universiti awam di Malaysia, termasuk kolej milik Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib seperti di Kolej Profesional Baitul Mal KPB dan PIKOMS untuk melancarkan dana wakaf tunai bagi tujuan membiayai pendidikan di golongan pelajar yang kurang berkemampuan dan pembangunan prasarana kampus seperti blok asrama dan perpustakaan. Pelbagai produk yang berasaskan wakaf tunai juga telah diperkenalkan, antaranya seperti wakaf saham dan saham wakaf yang dilaksanakan oleh kebanyakan majlis agama Islam negeri-negeri. Inisiatif ini turut melibatkan kerjasama strategik majlis-majlis agama Islam dengan institusi-institusi kewangan Islam. Hasil daripada kerjasama tersebut telah merintis kepada usaha penjanaan program wakaf tunai berimpak tinggi untuk diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Justru, melalui penglibatan umat Islam dalam wakaf tunai secara meluas dapat menyuntik sedikit sebanyak dana dalam pembangunan masyarakat seperti kebajikan, pendidikan, ekonomi dan lain-lain bidang. Sidang jemaah yang dimuliakan, Islam amat menggalakkan agihan semula kekayaan oleh mereka yang mempunyai lebihan harta, sama ada melalui zakat, wakaf, sedekah dan sebagainya. Janganlah kita sayangkan harta dan pentingkan kehendak diri sendiri sehingga mengabaikan kewajipan ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan kepada mereka yang ingkar, sombong dan pentingkan diri sendiri dengan diberikan balasan azab yang pedih di dalam neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Haqqah ayat 30 hingga 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, yakni lalu diperintahkan malaikat penjaga neraka, tangkaplah orang yang berdosa itu serta belenggulah dia. Kemudian bakarlah dia di dalam neraka jahim. Kemudian masukkanlah dia dalam lingkaran rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta, yakni dengan membelitkannya ke badannya. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar dan dia juga tidak menggalakkan dirinya dan orang lain memberi makanan yakni yang berhak diterima oleh orang miskin. Para tetamu Allah yang diberkati sekalian, mengakhiri khutbah, marilah kita mengambil beberapa intipati sebagai rumusan khutbah pada hari ini. Yang pertama, ibadah wakaf adalah termasuk dari amalan jariah yang menjamin ganjaran pahala yang berterusan walaupun pewakaf telah pun meninggal dunia. Kedua, wakaf tunai adalah jalan terbaik bagi mereka yang kurang berkemampuan. Ketiga, ambillah peluang berwakaf sebagai bekalan menuju akhirat, walaupun hanya dengan wang yang sedikit. Keempat, berwakaflah ke pusat wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Berkuat kuasa 1 Januari 2020, sumbangan wakaf tunai ke Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan akan mendapat pelepasan cukai sebagaimana yang telah diumumkan di dalam pembentangan belanjawan 2020 baru-baru ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sebarkanlah sebahagian daripada apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum tibanya hari kiamat yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada kawan teman yakni yang memberi manfaat serta tidak ada pula pertolongan syafaat, dan orang-orang kafir mereka itulah orang-orang yang zalim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقواه واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Pemasyuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayah من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan salat secara berjamaah dan menunaikan zakat melalui pusat penghutang zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, serta rahmatilah golongan yang menunaikan zakat. Jadikanlah usaha Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dalam mengagihkan zakat di wilayah persekutuan sebagai satu langkah yang berkesan bagi melepaskan asnaf dari belenggu kemiskinan.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.